Okey, episod kali ini kita akan tengok bahagian tab layout. Okey, tab layout ini adalah penting. Sepatutnya kita buat setting layout sebelum kita melakukan kerja menaip ataupun membuat dokumen yang seterusnya. Layout ini adalah kita akan gunakan untuk satu, menentukan jenis kertas yang kita guna, setting margin, orientation dan juga beberapa setting yang lain lah. So, digalakkan untuk kita lakukan setup ini sebagai kali pertama supaya dokumen kita yang buat itu tidak akan lari apabila kita menyiapkan dokumen nanti. Okey, untuk bahagian layout ini, perkara pertama adalah yang saya amalkan, kita pastikan kita nak dokumen apa. Kita nak saiz kertas apa yang kita akan guna. Normally dekat Malaysia kita menggunakan kertas A4 lah. Okay, kertas letter ni jarang jumpa. So kita cuba setting, pilih kertas, saiz kertas yang sebenar agar apabila kita buat cetakan nanti nisbah dokumen yang kita hasilkan adalah sama dengan yang adalah sama dengan seperti yang kita tengok pada skrin monitor. Okey, biasanya masalah yang berlaku adalah apabila kita setting saiz kertas kita A-letter tetapi printer kita pula kita set kepada A4. Kalau kita tak nyatakan betul-betul printer kertas pilihan pada printer itu, dia akan menyebabkan dokumen yang kita cetak keluar itu tidak sepenuhnya. Dia akan menyebabkan ada sedikit tak sama. Ini disebabkan saiz kertas letter dengan A4 berbeza sedikit. Okay. So, normally saya akan pilih A4. So, pilih A4. Kemudian, yang seterusnya adalah margin. Margin adalah ruang di atas bahagian top paper dan juga bottom paper serta di bahagian kiri dan juga kanan kertas. Okey, dokumen kita. So, kita cuba pergi ke margin. So, margin ini dia dah ada default. Last custom setting adalah 1 inch. Okey, normal setting adalah 1 inch. Semua 1 inch. Bermaksud top, left, right dan juga bottom dia akan dibiarkan berjarak sebanyak 1 inch. Okey. Dia ada narrow, dikecilkan lagi daripada 1 inch disetkan kepada 0.5, moderate, wide dan sebagainya. Sekiranya kita tidak mahu memilih pilihan ini, maka kita boleh gunakan custom margin untuk pilihan mengikut kehendak kita. Okey, normally kalau kita buat satu report itu akan dijilid ataupun di staplerkan, maka bahagian left ini kita cuba dapatkan space yang lebih besar sedikit agar dia menjadi lebih seimbang apabila kita cetak nanti. Contoh dekat sini top dalam ukuran inch. Okey. Kalau kita dapat arahan untuk settingkan margin itu dengan menggunakan ukuran sentimeter, kita just type perkataan sentimeter sahaja seperti begini. Okey. 2 sentimeter. 2 sentimeter. Okey. Dan saya bergerak ke bottom. Bottom saya kekalkan dengan saya tukar kepada 1.5 inch. Okey, di bahagian left ini saya cuba terlebihkan sedikit sebanyak 2.5 cm. Okey, bahagian right saya maintainkan dengan 1. Dan orientation kertas kita boleh pilih sama ada portrait, memanjang ataupun landscape melebar. Alright. Dan setelah selesai kita puas hati, dekat sini dekat tab paper ini juga kita boleh verify balik pilihan kertas kita. Okey. So
ini untuk layout. Layout ini digunakan untuk setting jarak header dan juga footer. Apakah header, apakah footer, kita akan bincang kemudian nanti. Okey. So, selesai untuk margin dan juga size paper. Maka kita klik OK. Apabila kita klik OK, you dapati berlaku perubahan sedikit daripada margin yang asal. Okey. Saya repeat balik, margin kita adalah 0. Tadi saya tukar kepada sentimeter, dia akan automatic tukar kepada inch, unit inches. Top 0.79, bottom 1.5 inch, right 1 inch, left 0.98 inch. So kalau 0.98 inch masih kecil daripada ruangan sebelah kiri, masih kecil daripada ruangan di sebelah kanan, maka saya kena increase menjadi 1.5 inch. Alright, so baru dia nampak ketara. Nampak? Okay, so this ruangan biasanya kita akan simpan sedikit untuk dijilid ataupun di stapler. So bila kita ada kelebihan itu, bila setelah di staplerkan, maka dokumen itu akan menjadi lebih seimbang. So itu adalah mengenai setting margin dan juga size kertas. Okey. Kemudian di bahagian layout ini juga kita boleh setkan tab ke kanan ataupun tab left yang kita boleh dianjakkan. Dekat sini dia set sebanyak 0.17 inch. Maka bila you tekan butang tab, itu adalah jarak 0.17 inch. Okey, andai kata you nak tukarkan kepada 0.5. Okey. So dia you nampak dia akan teranjak ke lebih dalam lagi. Saya akan tunjukkan semula. Okey, keadaan asal bila saya settingkan sini kepada 0.5 inch, left, enter. So dia akan anjakkan lagi indent situ daripada sini dan anjak ke dalam sebanyak 0.5 inch. So tujuan ini adalah supaya kita nak bezakan antara paragraf biasa dengan paragraf yang lain. Okey, ini bahagian tajuk. Saya kembali kepada asal. Okey. Alright. Seterusnya, okey, itu adalah indeks. Okey, dekat spacing ini kita boleh tentukan jarak spacing. Kalau you perhatikan dekat sini, setiap perenggan yang baru akan ada sedikit gap. Gap ini adalah berada di setting after 8.6 point PT. Okey, ini menunjukkan setiap kali you tekan enter, dia akan allocate ruangan sebanyak 8.6 point. Kalau you tak nak terima benda tu, you boleh set kepada nilai kosong. Contoh di sini. Okey. So you letakkan nilai kosong, then you tekan enter. So dia akan rapat kembali seperti asal. So you tak akan nampak perbezaan di antara perenggan dengan baris yang seterusnya. Okey. So macam ini dia akan membezakan tajuk perenggan yang baru, dia akan ada satu space. So itu tujuan before dan juga after. Okey.
So saya cuba selectkan semua dokumen, then saya setkan spacing after ini juga kepada nilai kosong, dan tekan enter. So semua baris adalah sama. Okey. So hanya bahagian atas saja yang akan ada spacing after. Okey. Okey, seterusnya berkaitan dengan jadual. Sebelum ini, kalau kita nak masukkan jadual, kita gunakan menu insert, kita pilih table dan kita nyatakan berapa kolom, berapa row. Di samping itu, Word juga mempunyai keupayaan untuk menukarkan tag yang telah disettingkan kepada dimasukkan ke dalam jadual dengan syarat setiap spacing itu you letak tab. Tab maksudnya contohnya di sini ada space, you tekan butang tab pada keyboard. So ini tab ini adalah menunjukkan jarak ataupun jarak untuk kita masukkan ke dalam sel bagi jadual tersebut. So kalau you perhatikan sini, create and manage document, ada tab 1 diikuti dengan 25 hingga 30%, dan dia akan ada step 1 lagi, format tag paragraph and section, tab 25 to 30%, ada tab sampai di sini. So saya cuba nak createkan satu table yang ada 2 kolom. Okey. So kita highlight dulu perkataan ataupun kumpulan-kumpulan perkataan itu untuk ditambah, ditukarkan, dikonvertkan kepada table. Dan bila you pergi dekat menu insert bahagian table, you akan jumpa bahagian menu convert tag to table. Bila you klik dekat situ, okey, dia akan tanya berapa kolom you nak. Okey, sekarang you kena bayangkan table saya perlu hanya 2 kolom, maka saya nyatakan 2 kolom, dan numbers bilangan rows itu akan ditentukan oleh Word sendiri. Dia akan buat calculation based kepada bilangan perkataan yang kita telah jarakkan. Okey, separate tag kita menggunakan tabs. Kalau you nak guna koma, you kena letaklah koma dekat sini. Kalau you nak guna paragraph, you kliklah dekat paragraph. So dekat sini saya menggunakan tabs. Okey. Dan saya klik okey. So secara automatik dia telah menukarkan perkataan-perkataan tadi kepada table. Okay. So kalau you nak buat menggunakan table itu menggunakan paragraph separate tag, kita cuba yang ini. Okay. Okay, kita highlight, kita insert, kita pergi table, convert to text. Okay, you nak berapa kolom? Saya nak 2 kolom. Okay, saya pilih paragraph untuk tentukan dia punya separate text, dan kita klik OK. So kalau you nampak, dia akan telah tukar mengikut kita set tadi. Disebabkan tadi setiap paragraf itu ada ayat-ayat yang baru. Okay, so bagaimana pula saya nak tukar balik kepada tag asal keluar daripada table ini? Saya pilih balik kandungan ini, pastikan table ini diselect. You boleh klik dekat sini, so semua kandungan akan dipilih. Dan you pergi dekat layout. Tadi saya pergi dekat insert, sekarang kita pergi dekat table tools. Apabila kita klik table, dia akan muncul menu baru, table tools, bahagian layout, convert to tag. So you klik dekat function ini, convert to tag, separate tag with, kita nak separate tag tu menggunakan tab ataupun paragraph. So tadi kita buat mengikut paragraph, so kita klik dekat paragraph mark, dan
klik OK. So maka dia kembali ke keadaan tag yang asal. Okey. Dan kalau you perhatikan kat sini, tag ini telah berada di sebelah paling kiri. Compare dengan yang asal ini, dia telah anjak ke bahagian dalam sedikit. Macam mana kita nak make sure tag ini akan sama balik? So kita cuba highlightkan balik tag ini semua. Dan kita menggunakan this icon, kita tarik supaya berada di hujung kiri sekali. Maka tag ini akan berada di paling kiri dan semua satu berada dalam keadaan satu baris. Okey. So selesai untuk section yang pertama, iaitu kita menggunakan layout untuk setting paper, margin, indent dan juga spacing punya jarak, diikuti dengan kita menukarkan tag kepada table dan sebaliknya menukarkan table kepada tag semula.